Lebih lagi penyamun ragut pula. Habis pergi pada orang yang dia rasa dia punya RM80 tu, yang RM20 tu dia punya confirm. RM80 tu tak tahu siapa punya. Mungkin pergi ke kedai runcit, mungkin pergi ke klinik sakit, mungkin pergi ke perompak ragut. Jadi nak kita punya confirm tu yang dalam tabung-tabung. Nampak tabung tu, jangan rasa macam menyesal. Asal kuliah je ada tabung kan. Sikit-sikit kuliah, sikit-sikit tabung. Jangan bimbang. Nampak tabung ringan je. Hulu, jangan rasa berat nanti. Sebab itulah dia yang kita akan collect dekat akhirat esok. Ada hadis yang lain yang hampir sama. Nabi berjalan satu kawasan. Saya bacakan makna dia, hadis panjang. Menurut satu riwayatnya lain, suatu hari Nabi melihat kepada bangkai anak kambing yang dibuang oleh tuannya. Dan Nabi berpaling kepada sahabat, lantas bersabda, adakah kamu melihat betapa hinanya bangkai kambing ini di sisi tuannya? Demi Allah, dunia ini lebih hina demi Allah, dunia ini lebih hina di sisi Allah, melebihi kehinaan kambing di sisi tuannya. Kambing yang dah bangkai tadi. Kalaulah nilai dunia ini mempunyai nilai sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah tidak akan memberi minum seteguk air pun kepada orang kafir. Nabi berjalan satu kawasan, Nabi nampak bangkai kambing. Kambing yang mana sewaktu hidup diberi banyak manfaat kepada tuannya. Bila jadi bangkai, orang tak nak lalu, berbau, busuk. Tak ada nilai, hina. Nabi bagi tahu, dunia nak dibandingkan dengan kambing tadi lebih hina di sisi tuannya. Dunia itu lagi hina daripada bangkai kambing. Kalaulah dunia ini ada nilai, walau sebesar sayap nyamuk sekalipun. Nyamuk kan kecil, sayap nyamuk, sehelai sayap nyamuk kecil sangat. Nak buat ukuran pun tak tahu besar macam kecil lah. Nyamuk tu dah kecil, sebelah sayap, satu sayap kecil. Andai dunia ni ada nilai, nescaya Allah tidak akan bagi minum kepada orang kafir. Habis Ustaz, tu orang kafir kaya-kaya tu artis Hollywood, rumah gedabak macam istana bagai, ada zoo, semua bagai dalam rumah. Kalau faham hadis ni, maka kita fahamlah keadaan tu. Maka tak ada nilai yang dia ada tu. Kalau dunia ada nilai, Allah tak bagi minum ni, air ni seteguk, bukan segelas, Allah bagi seteguk pun Allah akan bagi. Kalau ada nilai, Allah tak akan bagi. Sebenarnya Allah bagi dunia pada dia. Dunia sampah, macam sampah, tak ada nilai. Orang kafir dia berderma, kita nampak dia buat charity, dia buat kebajikan, tapi tak ada pahala. Kita orang Islam, kita derma, kita dapat pahala. Itu beza. Dia hidup mewah macam mana pun, dia tak semayang, dia tak ikut perintah, tak ada nilai. Walaupun dia mati, letak kereta dalam tanah tu, dalam kubur tu, letak rumah, semua akan hancur. Reput, bukan tak tahu, orang tahu, tapi dia rasa macam dia bawa dia punya dunia dalam kubur dia. Berapa ramai orang kaya-kaya stres kaya kan. Artis Hollywood, berapa ramai yang mati tragedi, mati ambil dadah, bunuh diri, minum racun. Stres kan, orang tengok dia macam seronok, sebenarnya tak seronok kan. Jadi artis ni penat, stres. Apa benda dia buat semua orang tengok. Tersalah pakai kasut sebelah lain, selipar lain pun orang komen. Baju penat tuan, penat. Jadi kita ni orang tak terkenal tak apalah. Eloklah nonton jalan, orang tak kenal apa-apa tak apa, lebih kurang tak apa. Habis Ustaz tu, yang kaya-raya Donald Trump. Kenal Donald Trump? Yang rambut spesial tu lah. Angin tiup pun tak tiup, macam tu rambut dia. Dia ada kasino, dia ada hotel, dia ada kapal terbang, dia ada segala bot, kapal selam tak tahulah kalau ada, rasa ada pun. Dia dah boring sangat jadi kaya, nak jadi governor pula. Dia dah penat-penat, dah boring, tak tahu apa nak jadi governor pula. Jadi Allah bagi segala apa pun di dunia dia tak ada. Semua dia ada. Tapi tak ada nilai. Dunia tu sampah. Nabi sebut ini dunia. Sebab tu yang kita kadang-kadang dengar orang kata dunia ni, ini semua dunia ni, semua dunia belaka ni, lara semua ni. Betul lah tu. Betul lah. Saya sekali kena juga sebut, ni dunia saya. Sudah-sudahlah, sikit-sikit lah. Jangan keterlaluan sangat dengan dunia. Nak sembang-sembang hal dunia sangat, sedar sama, masa waktu tinggalkan sekejap. Ni masa waktu pun duk bincang, duk cakap pasal dunia. Dah tahu dah akan mati, buatnya mati tengah bincang tu. Azan
boleh bagi tahu Allah, kami tengah bincang hari itu sebab tu tak sempat solat. Boleh? Agak-agak lah. Agak-agak kalau jawapan tu boleh kukuh depan Allah, silalah pergilah sana. Tuhan, kami ni tengah buat ni anugerah juara lagu. Nanti isyak nanti panjang kami solat. Agak-agak kalau boleh jawab begitu. Nanti kami isyak, kami taubat, kami qada lah. Dan orang faham tak semayang dia boleh qada. Yang pertama, bab qada tu pun menjadi berselisih pendapat ulama. Ada kata boleh qada, ada yang kata tak boleh qada. Tak apalah, itu satu hal. Yang kedua, qada banyak mana pun satu waktu yang kita tinggalkan, dia tak akan menyamai waktu yang ditinggalkan. Dan yang ketiga, tak pasti Allah terima atau tidak. Belum tentu lagi. Kalaupun maghrib tadi dia tinggal, dia nak qada dengan 100 kali solat maghrib untuk satu waktu, tak akan menyamai sama waktu maghrib tadi. Kita yang solat tadi pun belum tentu Allah terima lagi. Tapi kawan-kawan, kita dah buat kewajipan, terlepaslah kewajipan kita. Maghrib tadi, okey dah selesai, semua dah sembahyang, okey selesai. Soal Allah nak terima tak terima, tu serah pada Allah. Kita dah selesai dah. Tak perlu bimbang. Yang tak solat, yang bagi Allah macam-macam, belum tentu Allah terima. Jadi waktu hidup, peluang Allah bagi kita hidup, fikirlah dua perkara. Pertama, fikir untuk kita minta ampun kepada Allah. Minta ampun. Banyak buat salah, saya pada buat salah, kita semua ada. Tak berhenti kita buat salah. Zaman jahiliah dulu, zaman kita dah sedar, cara zaman sedar ada kesilapan kita pun. Minta ampun, istighfar banyak-banyak. Nabi direkodkan sehari 70 ataupun 100 kali Nabi istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Punya imam seorang-seorang berzikir lepas sembahyang. Imam seorang-seorang dia berzikir lepas sembahyang. Makmum macam ada tak ada. Sampai pada baca doa, seorang-seorang dia baca doa, makmum macam senyap, macam sunyi, tak ada apa-apa. Betul, kadang dia tengok belakang, ada orang. Muncullah zikir kejap lepas sembahyang. Kalau tidak, maka tak berzikir lah. Jangan-jangan orang nak berzikir sampai-sampai naik motor. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Jangan naik motor kan? Kalau naik motor, menyanyi lah. Nyanyi lagu Kalau Aku Kaya kan? Ataupun Senangnya Dalam Hati. Nyanyi lagu tu semua orang tak dengar. Nak nyanyi kat rumah takut. Tahulah lagu apa tu kan. Jadi makam tinggi lah kalau siapa yang sampai-sampai pakai selipar bismillah, yang naik kereta subhanallah, alhamdulillah, itu makam tinggi lah. Ada orang begitu, ada bukan tak ada. Sampai-sampai berjalan dia masih berzikir, ingat Allah. Bawa kereta pun masih ingat Allah. Tapi biasa-biasa pakai tak berzikir lepas sembahyang, pakai tak zikir lah. Jadi istighfar, ingat pada Allah, minta ampun pada Allah. Bila masa Allah bagi kita hidup panjang umur, minta ampun lagi. Bila panjang umur banyak buat salah, minta ampun, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Paling ringan, paling mudah. Yang kedua, jika Allah hidupkan kita sekejap lagi esok, lusa dan seterusnya, fikirlah untuk menambah amal ibadah kita. Apa amal ibadah yang kita belum buat? Perintah Allah kita cuba buat, sunnah Nabi yang kita belum buat, kita cuba buat sebanyak mungkin. Jangan kita ada khianat orang, zalim orang, menjatuhkan orang. Jangan kita buat macam-macam pada orang, sebab nanti di akhirat besok. Satu kisah yang Nabi ceritakan, seorang yang nak masuk syurga. Dia dah confirm syurga dah, nak masuk, nak melangkah masuk. Tiba-tiba datang seorang mengadu pada Allah, ya Allah, dia ni dulu dekat dunia dia ada zalim aku, dia ada buat jahat pada aku. Allah tengok betul, kemudian Allah berikan pahala dia kepada pengadu tu, pahala orang nak masuk syurga tu. Nak masuk syurga, datang pula yang lain, ya Allah, dulu dekat dunia dia tipu aku. Tengok betul, Allah ambil pahala dia lagi, yang nak masuk syurga bagi pada pengadu. Begitulah seterusnya. Orang datang seorang datang mengadu pada Allah. Akhir sekali habis dosa, habis pahala dia. Bagi pada orang, habis pahala. Dia nak masuk syurga. Datang orang mengadu lagi, Allah ambil dosa orang yang mengadu tu, letak kepada orang nak masuk syurga tadi. Akhir sekali pahala dah tak ada, tambah pula dosa. Elok-elok nak masuk syurga, Allah ambil campak masuk dalam neraka. Na'udzubillah.
Ni orang yang nak masuk syurga, tapi dekat dunia dia buat amal ibadah banyak, tapi dekat dunia dia pun zalim orang banyak, khianat orang, penjatuh orang, berkecilkan orang, macam-macam dia buat. Sebab tu kat dunia kita rasa macam terlepas, akhirat mesti pasti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala syarratin syarran yarah. Walau sebesar zarah sekalipun amal kebaikan akan dihitung, walau sebesar zarah sekalipun amal kejahatan akan dihitung. Jadi waktu dekat dunia jangan khianat orang, jangan buat zalim pada orang, jangan fitnah, jangan mengumpat, jangan buat macam-macam pada orang. Walaupun kat dunia kita rasa terlepas, kita rasa kita berkuasa, kita rasa kita boleh rasuah orang, kita boleh guna orang dalam, kabel dan sebagainya, akhirat besok tak ada. Sebab itu di akhiratlah tempat kita akan diadili. Mesti seadil-adilnya kita akan dapat keadilan. Jadi tak apa, walaupun kat dunia mungkin kita terbela, mungkin ada yang tak terbela, dekat akhirat pasti. Itu pasti. Jadi dunia tak ada nilai. Walau kita tengok orang bukan Islam ataupun orang Islam yang tak ikut perintah Allah, lawan hukum makam Allah, buka aurat, tak solat, tapi dia elok je kaya, elok-elok je, ada kuasa. Tak apalah, tu dunia. Bila-bila masa Allah akan tarik, bila-bila masa Allah boleh matikan dia, Allah boleh hina dia. Ramai orang-orang yang terdahulu sekarang pun yang berkuasa Allah hinakan dia. Hina dengan jawatan, hina sebab kuasa. Banyak. Jadi jangan hanya nampak pada dunia, kerja dunia, empat projek, walaupun cara tak betul, cara rasuah, cara zalim orang, tapi tinggal di akhirat besok pasti. Itu mesti. Dan hadis yang lain Nabi bersabda, hari kiamat semakin dekat, sedangkan manusia semakin tamak dan rakus kepada dunia, dan mereka juga semakin jauh dengan Allah. Nabi rasa pelik, kerana manusia ni dia tahu bahawasanya dunia tu pasti kiamat. Orang pasti mati, yang hidup sifat dia akan mati. Manusia mati. Kita dengar kematian banyak. Kadang-kadang kawan-kawan kita, saudara mara, adik-beradik, orang kita tak kenal, banyak dalam berita, dalam WhatsApp, dalam Facebook, banyak. Setiap detik ada orang mati. Tapi manusia tak sedar. Dia lega, tak apa, bukan aku. Tak apa, tu negeri orang lain. Tak apa, tu kampung orang lain. Belum kampung kita tu. Itu jiran ujung kampung, bukan jiran sebelah lagi. Dia tak tahu malaikat setiap masa datang ziarah, dia tengok, cek. Oh bukan, tak apa. Oh bukan, tak apa lagi. Tibanya mati, la yastakhiruna sa' wa la yastakhiruna sa' wa la yastajilun. Tidak dilewatkan atau diawalkan walaupun sesaat. Dan manusia rakus dengan dunia, dan mereka juga makin jauh dengan Allah. Nampak? Kita nampak. Kadang dia hidup dekat dunia, dia rasa macam dia boleh hidup selama-lama. Dan usia makin meningkat, dia akan berubah. Sifat manusia ni Allah bagi kita suatu bayi dulu, kanak-kanak dulu. Allah bagi macam-macam. Semua dapat merasa nikmat masa kita kanak-kanak, masa kita bayi. Kita membesar sampai usia tertentu, dia akan berkedut-kedut, dia akan berubah, akan mula hilang ingatan, mata mula rabun, kaki-kaki lutut, pinggang semua. Itu memang lumrah. Susah-susahlah buat macam mana pun, dia akan tiba masa. Sebab badan kita pun penat. Kita guna handphone 5-6 tahun, kadang-kadang rosak juga, tak sampai 2 tahun tukar baru. Tapi badan kita tak boleh tukar, kita guna pakai sampai mati. Jadi sampai usia 50, 60, 70, dia akan sampai masa-masa itu. Tak perlulah kita nak ubah ke, nak tambah suplemen ke, nak buat itu, buat ini kan. Nak letak krim ke, bagai ubat, dia memang akan sampai masa. Kalau jaga kesihatan zaman Nabi, sahabat-sahabat dulu, bila jaga kesihatan, jaga makanan, jaga ikut perintah Allah, elok je. Ni makan macam-macam tadi, goreng pisang, cheese. Air itu 3 layer. Nak tak tahu teh tarik ke, cendol ke, soya, 3 layer. Pening tengok. Air tengok nak order tak tahu air apa sebenarnya. Tu yang jadi macam-macam penyakit. Lepas tu kita pula dengan beza tak, orang hidup di bandar dengan orang hidup di kampung. Jadi orang buat kerja kampung beza. Dia berpeluh, dia bergerak. Tengok, saya mungkin tak sempat, saya kurang beranak di KL besar. Entah mungkin ada mak ayah, datuk, nenek dulu. Tengok orang dulu, ada makan suplemen. Orang kampung ada makan suplemen.
Mana ada dia makan akar-akar ke apa yang di kampung, saya pun tak kerti sebut kan. Elok sihat. Dah tambah pula putih, mestilah putih kan. Tak payah. Kita orang Malaysia ni, dia bukan putih melepak sangat. Dia memang sifat dia macam saya, kulit tak gelap sangat, tak cerah sangat. Mahal kan benda tu kan. Benda Allah tu mahal. Baik pergi derma, minum-minum pun tak lama mana. Dan nak mati, mati. Putih ke gelap ke. Orang gelap kan, gelap, kulit gelap kan. Black, mat black. Orang panggil apa? Geng gagak hitam. Tu mat hitam, geng Afrika kat Malaysia. Pak hitam. Ada orang perempuan minat juga. Harap dia senyum ni orang nampak. Senyum pun nampak. Jadi dia kulit putih gelap ni tak semestinya nampak kecantikan. Ada orang nampak yang metalik tu cantik kan? Ada orang yang putih dia kata cantik. Jadi tu semua dunia. Tu dunia. Dunia berlaku. Sayyidina Bilal bin Rabah. Azan dulu tu. Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal tu dia datang dari Afrika. Kulit dia gelap, gelimat, hitam, legam. Rambut tu memang kerinting dia tu memang kita kata tak cantik lah. Memang tak ada nilaian. Nak tengok muka dia tak cantik. Tapi dengan keimanan dia, dengan takwa dia, waktu hidup, Nabi hidup, waktu dia hidup, Nabi mimpi Allah perlihatkan, Nabi dengar terompah selipar Sayyidina Bilal dalam syurga. Nabi dengar Allah perlihatkan Bilal tu waktu hidup confirm syurga. Tapi kulit hitam gelimat, gelap gelimat. Dia Bilal hari ni, sampai hari ni orang sebut Bilal. Yang sebenarnya tukang azan, muazzin, orang melakukan azan. Bilal tu sempena dengan nama Bilal tu, dia tukang azan. Bilal ni suara dia bukan sedap. Suara Bilal tak sedap. Ada yang kata suara Bilal bukan sedap. Suatu hari seorang sahabat nak tolong azan. Dia minta Nabi, bagilah aku azan, suara aku sedap. Memang suara dia sedap. Lalu dia azan. Bila dia azan, malaikat turun. Malaikat tanya, tadi tak ada orang azan ke? Dia kata ada. Kami tak dengar pun, kami di langit tak dengar pun. Rupanya Bilal azan bukan takat dunia je dengar, makhluk penduduk di langit pun dengar. Tu Bilal. Sebab tu orang azan ni mulia. Dia ajak orang datang sembahyang. Kalau boleh berebut nak jadi Bilal. Tok Bilal dah ada di lantik, bagi saya sikit. Saya tukar. Sedap tak sedap cerita lain. Tapi kalau sedap tu bonus lah. Azan tu biar ikhlas. Ajak orang tu, kita nak panggil orang. Speaker ni membantu je. Zaman dulu mana ada mikrofon. Tapi tak ada mikrofon, orang datang masjid. Sekarang ni macam-macam buat lah. Mikrofon, menara tinggi, speaker ni macam-macam lah buat. Itu pun orang tak datang. Nampak? Jadi yang nak memanggil, nak menyampaikan tu Allah lah. Panggil daripada hati tu. Azan ni niat betul-betul sebab nak panggil orang. Suara sedap, alhamdulillah, tambah bonus. Tak sedap pun azan ni. Panggil tu. Kalau kita tengok tu azan orang-orang India, orang Pakistan kan. Nak buat pun nak ajuk tak pandai. Tapi tak sedap lah tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi penuh masjid. Penuh masjid. Jadi bab panggil suara sedap tak sedap cerita lain. Tapi panggil dengan ikhlas. Dunia Nabi gambarkan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Yang ini simpan dulu. Jangan terbalikkan. Allah sebut kita orang mukmin dekat dunia macam penjara. Penjara ni macam mana? Benda tak selesa, benda tak semua. Orang tak nak masuk penjara, tak selesa. Dengan tempatnya kecil, makannya pun lebih kurang. Itulah di dunia bagi orang mukmin. Kita orang beriman, nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak boleh, Allah larang. Tapi bagi orang kafir, dunia ni kira syurga pun. Syurga dunia. Orang kata membeli belah syurga dunia. Tu dia lupakan akhirat. Sebab shopping, beli belah. Jadi tuan-tuan,
jangan kita terbalikkan, kita jadikan dunia ni syurga kita. Nanti akhirat besok kita akan rasa macam penjara. So kalau dunia ni dia buat macam orang kafir, maka kat akhirat besok bimbang, dia bersama dengan orang kafir di akhirat dalam api neraka. Nauzubillah. Dunia ni waktu kita hidup, segala perintah Allah susah, payah, penat, tak selesa, itulah dia macam dalam penjara kan? Tapi dia bertahan dekat dunia, mati besok, bangkit pada mahsyar, insya-Allah Allah gantikan syurga pula. Yang kafir di dunia dia jadikan syurga, di akhirat besok neraka tempat. Jadi kita pilihlah ciri-ciri untuk menjadi seorang mukmin, seorang Islam. Kita dah bincang 3 tajuk. Yang pertama, tujuan kita hidup. Yang kedua, kita sedar hakikat dunia ini. Apa nilai dunia? Tak ada nilai. Dunia ni macam sampah, lebih hina daripada bangkai. Dunia ni adalah penjara bagi orang mukmin. Ambil bawa balik, faham yang ni tuan, okey dah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Mana yang baik datang daripada Allah, mana yang kurang datang daripada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fahhina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma fahhina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma fahhina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.